Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam siri perbincangan berkenaan dengan minda CEO. Di dalam 5 minda CEO yang kita bincangkan, salah satu minda yang penting ialah minda pembina, iaitu membina strategi, membina sistem, membina pasukan dan juga membina budaya. Jadi di dalam sistem yang disebutkan itu, salah satu perkara penting ialah sistem keuangan ataupun pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan dalam sebuah perniagaan kita boleh simpulkan secara mudahnya kepada 4 perkara. Yang pertama ialah sistem perakaunan yang diguna pakai di dalam perniagaan. Yang kedua ialah pelaporan dan juga pematuhan. Yang ketiga ialah perakaunan pengurusan dan yang akhir sekali ialah pengurusan dana dan juga modal. Jadi 4 perkara ini amat penting untuk diberi perhatian dan insya-Allah kita akan membincangkan dengan lebih lanjut setiap perkara itu. Cuma secara kasarnya sistem perakaunan ialah bagaimana sesebuah perniagaan merekodkan transaksi-transaksi yang berlaku di dalam perniagaan, sama ada jualan, belian, pembinaan kilang, pembelian mesin dan jentera, seumpamanya pembayaran gaji, pembayaran sewa dan semua urus niaga yang berlaku di dalam perniagaan itu. Kerana di akhir tempoh perakaunan kita perlu tahu prestasi perniagaan, ya. Kita kena tahu untung rugi, kita kena tahu kedudukan keuangan, kita kena tahu aliran tunai dan banyak lagi maklumat-maklumat keuangan yang akan membantu usahawan untuk menguruskan perniagaannya. Jadi itu masuk dalam pembentukan sistem perakaunan. Dan seperti mana yang disebutkan tadi, apabila ada sistem perakaunan, kita akan membuat pelaporan-pelaporan tertentu yang diguna oleh pengurusan perniagaan dan juga yang digunakan oleh agensi-agensi lain yang ada kuasa ke atas perniagaan. Contohnya apabila kita ada akaun untung rugi, akaun ini juga akan digunakan untuk mengira cukai. Dan apabila kita ada penyata keuangan, kita perlu mengaudit penyata keuangan ini sekiranya perniagaan kita ialah sebuah syarikat sindang berhad dan perlu ada serah simpan penyata keuangan dengan Suruhanjaya Syarikat misalnya. Jadi di samping pelaporan-pelaporan yang digunakan untuk membuat keputusan di dalam syarikat, ianya juga digunakan untuk mematuhi undang-undang yang ada yang berkaitan dengan perniagaan. Jadi ini perkara kedua yang akan kita bincangkan. Perkara ketiga ialah perakaunan pengurusan. Ini adalah satu bidang yang amat penting kerana ianya meliputi perkara-perkara seperti penyediaan belanjawan tahunan, pengiraan kos, penentuan harga supaya perniagaan kita bukan saja dapat bersaing di dalam pasaran tapi dapat menjana keuntungan dan banyak lagi maklumat-maklumat pengurusan yang akan membantu pengarah dan juga usahawan untuk menjadikan perniagaan mereka menjadi lebih berdaya saing. Kerana kita ingat sekiranya kita mengeluarkan produk-produk yang diterima oleh pasaran, tentunya ada pesaing. Dan jadi ini memerlukan kita mengetahui maklumat-maklumat kewangan supaya kita dapat membuat keputusan agar kita dapat menghadapi persaingan dan di dalam masa yang sama menjana keuntungan untuk memperkukuhkan lagi perniagaan kita. Dan perkara keempat yang saya sebut tadi iaitu pengurusan dana dan juga modal. Di dalam perniagaan mungkin kita ada dana lebihan, jadi macam mana kita nak laburkan dana ini misalnya untuk menjana keuntungan di samping untuk memastikan aliran tunai perniagaan sentiasa mantap. Dan perkara kedua ialah pengurusan modal yang mana perniagaan memerlukan modal daripada awal lagi. Jadi modal ini biasanya disumberkan melalui 2 perkara, iaitu modal yang dikeluarkan oleh usahawan ataupun dia mendapat pinjaman dari pihak ketiga seperti bank dan seumpamanya. Jadi untuk mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan, seorang CEO itu perlu
melihat ke hadapan, dia kena pastikan perniagaan mempunyai modal yang cukup, dapat membina ataupun membawa aset-aset yang diperlukan untuk menjana produk, untuk menjana perkhidmatan yang mereka bekalkan kepada pelanggan, untuk membina pasukan supaya ada orang-orang yang mantap di dalam perniagaan. Jadi kesemua ini ada sangkut pautnya dengan keuangan. Jadi kita akan bincang setiap perkara ini satu persatu supaya kita dapat kejelasan tentang asas-asas pengurusan keuangan di dalam perniagaan. Tentunya ada banyak lagi bidang-bidang yang perlu ditangani oleh para usahawan. Sekiranya ada soalan-soalan di dalam perkara-perkara berkenaan, insya-Allah kita akan bincangkan juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.